seru namamu dengan sepenuh jiwa. Ya Latifu ya Halim, ya Rahmanu ya Rahim, ya Karimu ya Jawad, hidupku mohon berkat. Pandangilah aku, luruskan hatiku, teguhkan sabarku, indahkan syukurku. Ku seru namamu, Allah yang agung. Ku seru namamu, Allah yang Esa. Ku seru namamu dengan sepenuh jiwa. Ya Saburu ya Syakur, ya Subuhu ya Quddus, ya Hannanu ya Mannan, ya Zal Jalali wal Ikram. Engkaulah maksudku, Engkaulah tujuanku, redamu harapanku, bernaung di Firdausmu. Engkaulah maksudku, Engkaulah tujuanku, redamu harapanku, bernaung di Firdausmu. Ku seru namamu, Allah yang agung. Ku seru namamu, Allah yang Esa. Ku seru namamu dengan sepenuh jiwa. Ya Latifu ya Halim, ya Rahmanu ya Rahim, ya Karimu ya Jawad, hidupku mohon berkat. Pandangilah aku, luruskan hatiku, teguhkan sabarku, indahkan syukurku. Ku seru namamu, Allah yang agung. Ku seru namamu, Allah yang Esa. Ku seru namamu dengan sepenuh jiwa. Ya Saburu ya Syakur, ya Subuhu ya Quddus, ya Hannanu ya Mannan, ya Zal Jalali wal Ikram. Engkaulah maksudku, Engkaulah tujuanku, redamu harapanku, bernaung di Firdausmu. Engkaulah maksudku, Engkaulah tujuanku, redamu harapanku, bernaung di Firdausmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad
sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita bertemu lagi pada petang 23 Ramadan dalam program yang dibawakan oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Haji Rosli bin Atan selaku CEO Yayasan Budi Ihsan Malaysia yang masya-Allah subhanallah memberikan ruang yang sangat luas kepada kami untuk mengisi program-program iaitu dengan pengisian-pengisian yang insya-Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk menambah ilmu dan juga memantapkan amalan dan penghayatan kehidupan beragama kepada kita semua umat Islam. Masya-Allah sahabat-sahabat ya. Cakaplah bulan puasa tak berhenti daripada pagi 6.45 pagi. Ya, terasa sakit tekak sikit, masya-Allah subhanallah. Apa khabar sahabat-sahabat, tuan-puan sekalian? Subhanallah ya, boleh dilihat di sini nama-nama sahabat-sahabat, masya-Allah subhanallah. Ustazah mendoakan semua sekali. Ya, nak sebut nama satu persatu, Ustazah pun nak meminimalkan ni ya, suara ni juga. Alhamdulillah, kita doakan kepada semua sahabat-sahabat agar kita semua beroleh Lailatul Qadar. InsyaAllah, amin. Ya, beroleh Lailatul Qadar, rahmat daripada Allah, keampunan daripada Allah. Dan semakin baik kita, ya Allah memberikan kita insya-Allah nikmat dapat menghayati akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia insya-Allah. Sebelum Ustazah lanjutkan kepada perbincangan kita ataupun pengisian kita pada petang ini, iaitu berkisar tentang tajuk jaga rahsia. Ya, Ustazah sukalah untuk memaklumkan kepada sahabat-sahabat sekalian bahawa di sana sahabat-sahabat semua, Yayasan Budi Ihsan Malaysia menganjurkan juadah Syawal kepada 1001 asnaf, iaitu kepada orang-orang di luar sana, sahabat-sahabat kita di luar sana yang kurang bernasib baik. Ya, maknanya Allah sedang menguji mereka dengan kesusahan di kalangan fakir miskin, tuan-puan sekalian. Apa yang kita harus fahami daripada projek juadah Syawal ini ialah kita nak membantu berkongsi bersama-sama dengan rakan-rakan kita di luar sana supaya mereka dapat menikmati Aidilfitri pada tahun ini insya-Allah dengan penuh penghayatan. Dengan cara kita berkongsi, sahabat-sahabat, berkongsi apa? Berkongsi kegembiraan dengan mereka. Kita nak pastikan insya-Allah semoga sampailah kepada golongan-golongan ini juadah-juadah yang selalu kita makan, yang selalu kita nikmati pada Aidilfitri. Mungkin bagi mereka sangat susah tuan-puan nak dapat rendang daging, rendang ayam, nak dapat makan lemang, lalu lalang tengok saja lemang, lalu lalang tengok saja ketupat, daun palas dan sebagainya, tapi nak beli kira-kira duit tak cukup. Duit betul-betul untuk keperluan asasi. Jadi marilah kita berkongsi dengan mereka, bagilah mereka merasa, bagilah anak-anak mereka gembira dan teruja melihat hidangan pada 1 Syawal. Jadi dalam kempen juadah Syawal yang dibawakan oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia, kita mengajak semua untuk memberikan infak khusus untuk kita menyediakan juadah Syawal kepada beberapa pusat yang terkumpulnya orang-orang yang kurang bernasib baik tadi ni. Ustazah pun tak tahu nak guna bahasa apa dah, kurang bernasib baik ke macam mana. Mungkin bahasa tu pun tak tepat sangat. Tapi kepada orang-orang, sahabat-sahabat yang diuji dengan kesusahan. Bahkan kita juga akan mengantar ke rumah-rumah mereka, beberapa pack makanan supaya mereka merasakan bahawa mereka tidak bersendirian dan tidak berseorangan. Dia ada masyarakat yang cakna dan prihatin, sanggup berkongsi kegembiraan, keceriaan pada hari Aidilfitri nanti insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat silakan hubungi nombor yang tertera. Tak kisahlah sikit ke banyak ke, biarlah kita dapat sama-sama pada hari 23 Ramadan ini menyalurkan sumbangan kepada juadah Syawal yang diuruskan oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia. InsyaAllah. Kita doakan yang baik-baik insyaAllah. Wallahul musta'an. Semoga Allah mudahkan. Baik, sahabat-sahabat sekalian. Hari ini tajuk kita ialah menjaga rahsia. Banyak tak simpan rahsia orang? Itu soalan pertama. Okey, yang kedua, suka tak dengar rahsia orang? Ustazah cakap jujur-jujur sahabat-sahabat. Ustazah kan kalau suami cakap, abang sebenarnya ada benda nak cakap.
Kalau dia start dia macam tu kan, ustazah terlalu teruja nak tahu apa dia. Tapi tiba-tiba suami cakap, tapi tak apalah, minggu depan baru abang cakap. Masya Allah, sahabat-sahabat, ustazah rasa tak boleh tunggu dah minggu depan ya. Tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu ustazah akan push, akan paksa. Tak payahlah tunggu minggu depan bang, sekarang lah. Teruja sangat nak tahu benda yang macam special, benda yang macam bersifat rahsia ya. Kita memang ada perasaan demikian sahabat-sahabat sekalian. Namun kita jangan lupa bahawa menjaga rahsia adalah satu akhlak mahmudah yang tidak boleh dipandang ringan. Kerana sahabat-sahabat semua, menurut Jahiz, menyembunyikan rahsia. Menjaga rahsia adalah akhlak yang terkemuka, akhlak yang utama, kerana padanya terkumpul dua lagi akhlak. Iaitu yang pertama adalah kuatnya hati. Bila sebut tentang jaga-jaga rahsia ni, itu adalah gambaran kepada orang yang kuat hati, sahabat-sahabat sekalian. Kalau tak kuat hati, bocor rahsia. Kalau tak kuat hati, pecah rahsia. Tapi kita simpan, itu kuat hati tu. Sebab tu kita dapati, bila orang nak pecahkan rahsia ni, dia ada bunga-bunga dia. Contoh bunga-bunga dia kan. Okey, kita jumpa Kak Limah tanya, Kak Limah, ada tak Kak Fauziah call Kak Limah? Tu bunga-bunga lah tu. Kita tahu rahsia Kak Fauziah. Kita pergi tanya pada Kak Limah. Kak Limah, ada tak Kak Fauziah call? Bila Kak Limah kata, tak ada pula. Oh, tak apalah. Nanti Kak Limah pun mulalah tanya kita, kenapa? Tak ada apa. Kita pun mulalah. Nanti Kak Limah pun akan paksa kita cerita. Nampak tak bunga-bunga nak bocor tu? Ataupun kita tanya Kak Limah, nampak tadi Kak Fauziah jumpa Kak Limah kan? Dia ada cakap sesuatu yang rahsia ke? Cara kita tu tuan-puan sekalian menjadi bunga-bunga. Bunga-bunga kepada apa? Sebenarnya hati kita dah tak kuat dah nak simpan rahsia ni. Andai kata Kak Limah kata, ada. Dia ada cakap dengan akak. Langsung kita share terus dengan Kak Limah. Padahal yang Kak Fauziah cerita pada Kak Limah berbeza dengan rahsia yang kita tahu. Tapi nak bagi tahu, kalau tak kuat hati, rahsia akan pecah. Kita tak akan dapat berakhlak dengan akhlak mahmudah yang namanya menjaga rahsia. Baik, yang kedua, kenapa? Ada dua akhlak yang terkumpul pada menjaga rahsia. Yang kedua adalah kita bersungguh-sungguh menjaga amanah. Sahabat-sahabat sekalian, orang yang menjaga rahsia ni maknanya apa? Maknanya dia menjaga amanah. Rasulullah SAW bersabda. Ustazah bacakan hadisnya. Fima rawahu Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Qala idza haddasa ar-rajul al-haditha thumma iltafata fahiya amanah. Apabila seseorang bercakap kepada kamu, bila seseorang bercakap kepada orang lain tentang sesuatu perkara, thumma iltafata, lepas habis dia bercakap, dia pun berpaling. Makna berpaling tu nak tinggalkan tempat tu, nak tinggalkan orang yang tadi dia bercakap tu, Maka Nabi kata apa? Thumma iltafata wa hiya amanah. Sebaik saja dia berpaling, maka dia telah jadi amanah. Apa yang amanahnya? Cerita tadi tu. Maklumat tadi tu. Yang dia suruh rahsiakan. Yang cerita itu mengandungi rahsia-rahsia yang tak patut disebarkan. Berpaling saja tuan tu, makna apa? Dia tak pandang kita dah. Tapi ia telah jadi amanah kepada kita untuk kita simpan. Jaga rahsia itu dengan sebaik-baiknya. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, bayangkan dalam bab ini Abu Rafi' radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda. Maksud dia, barang siapa memandikan mayat ataupun jenazah seorang Muslim, lalu menyembunyikan aibnya, maka Allah mengampuninya 40 kali. Barang siapa yang menggali kuburnya, lalu menguburkannya, Allah akan memberi pahala kepadanya seperti balasan membuatkan rumah yang dia duduki sehingga hari kiamat. Barang siapa yang mengkafaninya, Allah akan memberikan pakaian sutera yang halus dan sutera yang tebal kepadanya pada hari kiamat. Nampak tak hadis tadi maksud dia apa? Orang yang mandikan jenazah seorang mukmin yang lain, bahkan dah jadi jenazah dah, dia simpan aib, mungkin nampak aib dan sebagainya, dirahsiakan, maka Allah akan mengampuninya 40 kali.
Ini menggambarkan keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang memegang amanah. Dia tahu rahsia seseorang, dia tahu keaiban seseorang dan dia umpama memegang amanah untuk tidak dia bocorkan ataupun dia sebarkan. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ya subhanallah, terlalu penting menjaga rahsia. Hari ni apa yang berlaku tuan-puan? Kita terbalik daripada ajaran Islam yang sebenar. Islam suruh jaga rahsia. Tapi hari ni perasan tak tuan-puan sekalian, ada satu fenomena seperti apa? Iaitu kita suka nak korek rahsia orang. Masya Allah, subhanallah. Kita suka nak korek pula rahsia orang. Allahu Akbar. Tak ada kaitan, tak ada kena-mengena pun. Bila kita dapat tahu maklumat tentang seseorang, tahu cerita tentang seseorang, maka pergi naik satu takut lagi, apa dia? Kita manipulasikan maklumat tu. Untuk apa? Supaya page kita, supaya Facebook kita, supaya muka buku kita ni mendapat tarikan, memberikan tarikan pula kepada orang lain. Tarikan tu datang daripada apa? Rahsia orang kan? Yang kita selongkar, yang kita bersangka-sangka, yang kita cari jalan nak tahu. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, jangan biarkan ini menjadi fenomena ya dalam masyarakat kita. Bahkan kadang-kadang maklumat tu hanya 2-3 maklumat je. Rahsia tu sikit je. Tapi kita manipulasikan, kita eksploitasi cerita tu. Kita jadikan dia tajuk berita. Kita jadikan dia pemanis, pengumpan ya, kepada macam-macam berita yang kemudiannya ada tokok tambah lagi. Allahu Akbar. Jadilah perkara itu tuan-puan sekalian, keburukan di atas keburukan. Kemudaratan di atas kemudaratan. Sangat tidak bagus. Dibiarkan berleluasa dalam masyarakat kita. Tengok macam mana Nabi SAW sebut. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nih. Daripada tanda ya kualiti mukmin, kualiti muslim tu, Islam kita ni ada kualiti tuan-puan. Antara tanda bagusnya kualiti Islam yang ada pada kita ialah tarku ma la ya'nih, meninggalkan sesuatu yang tidak ada kaitan dengan diri dia. Subhanallah, benda tak ada kaitan, tak payah ambil tahu. Benda tak ada kaitan, tak payah sebarkan. Benda tak ada kaitan, dah cukup biar terhenti setakat kita je. Kalaupun benda tak ada kaitan tu tersebar, kemudian sampai kepada kita, pastikan cerita tu terhenti setakat kita. Tak payah sebarkan. Tak payah sebarkan tuan-puan. Kenapa? Kerana di sana ada tuntutan yang lebih besar lagi. Jaga rahsia. Sekarang kita dah buat benda terbalik pula dah. Rahsia orang kita pergi korek, lepas tu kita pergi manipulatekan cerita tu. Untuk mendapatkan sedikit habuan dunia. Sedikit keuntungan dunia. Tapi nanti kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Percayalah, kalau hati kita tidak kuat dengan iman, kalau kita tidak terbina dengan sifat amanah, kita memang tak akan terasa bahawa mulut kita dipertanggungjawabkan. Tangan kita dipertanggungjawabkan. Untuk apa? Menjaga cerita orang lain, kisah tentang orang lain. Jangan sampai kita pula menjadi wasilah menyebar-nyebarkan ya, aib tersebut, menokok tambah lagi cerita tersebut. Ya, sehingga memberikan banyak kesan-kesan yang mudarat kepada masyarakat. Pastikan tuan-puan sekalian, kita tidak menjadi yang sebaliknya. Padahal kita bercakap tentang sifat mulia, iaitu menjaga rahsia. Tiba-tiba kita buat benda yang mazmumah, yang dicela, ya, yang tak bagus. Apa dia? Kita pula korek rahsia orang, kita pula pergi sebarkan rahsia orang, bahkan kita tokok tambah ya dengan kicapnya, dengan sosnya, gula garamnya, supaya apa? Hanya semata-mata untuk mendapat keuntungan, ya, habuan dunia yang sedikit sahaja. Jadi sahabat-sahabat sekalian, sekejap ya tuan-puan. Ustazah, sekejap ya, ada tetamu, tak apa, insya-Allah ya, diuruskan oleh pembantu Ustazah insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan ya yang dikasihi sekalian, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita tengok ya pada satu kisah. Baik, ya, kalau kita tengok pada satu kisah ya tuan-puan sekalian yang berlaku kepada isteri-isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, Ustazah bacakan yang bahasa Arab juga ya tuan-puan sekalian.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, qalat, telah berkata, inna kunna azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam indahu jami'an lam tughadir minna wahidah. Pada masa tu Nabi sedang gering. Jadi isteri-isteri Nabi semua duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba tuan-puan sekalian, fa'aqbalat Fatimah alaiha salam tamshi. La wallahi la takhfi masyiyataha min masyiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang Sayyidatina Fatimah berjalan, dan jalannya Fatimah tu persis seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan. Ini kata Aisyah. Lalu pendek ceritanya tuan-puan sekalian, ya, Sayyidatina Fatimah pun mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni bila nampak je Fatimah, Nabi sedang gering, Nabi bangun untuk ambil, pegang Fatimah, dudukkan di kiri ataupun kanan baginda. Macam tu sekali ya kasih Nabi kepada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Jadi kemudian Nabi pun berbisik kepada Fatimah. Pertama kali Nabi berbisik kepada Sayyidatina Fatimah, Fatimah telah menangis sekuat-kuatnya. Jadi bila Nabi melihat Fatimah menangis, Nabi berbisik lagi kali kedua. Selepas Nabi berbisik kali kedua, ya, Fatimah telah pun ketawa. Jadi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ya, teruja melihat, apa hal ni, dua kali bisik, sekejap menangis, sekejap ketawa. Sayyidatina Aisyah telah bertemu dengan Sayyidatina Fatimah, bertanya, ya, apakah gerangan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kamu? Sayyidatina Fatimah menjawab, aku tidak akan buka rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tengok ya. Walaupun yang bertanya tu adalah isteri kesayangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi boleh faham dah kalau Nabi nak bagi tahu semua, Nabi akan cakap kuat-kuat. Ya, isteri-isteri semua boleh dengar. Tapi kenapa Nabi berbisik? Sebab itu hanya untuk Fatimah. Jadi itu benda rahsia. Fatimah kata, aku tidak akan buka rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendek ceritanya tuan-puan sekalian, lepas pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha tetap bertanya lagi kepada Sayyidah Fatimah. Wahai Fatimah, sekarang bolehlah kok cerita dengan aku. Apa sebenarnya Nabi cakap pada kamu? Sampaikan kamu menangis dan ketawa. Lalu apa jawab Sayyidah Fatimah? Kalau sekarang aku akan menjawab pertanyaanmu. Adapun mengenai bisikan yang pertama, Nabi SAW memberitahu bahawa Malaikat Jibril datang kepada baginda untuk menyemak Al-Quran. Setiap tahun biasanya sekali ataupun 2 tahun sekali. Tapi tahun ni 2 kali Malaikat Jibril menyemak bacaan tersebut. Kemudian baginda bersabda, aku tidak diperlihatkan kematian kecuali sudah semakin dekat. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya orang salaf yang paling baik itu adalah aku. Jadi tuan-puan sekalian, maknanya apa? Nabi bagi tahu tentang mungkin dekat sangat dah waktu untuk Nabi kita wafat. Sebab itu Sayyidah Fatimah menangis. Kemudian Nabi bagi tahu pula bahawa Sayyidah Fatimah akan menjadi Sayyidul Mu'minat, akan menjadi pemimpin kaum perempuan yang beriman. Lalu Sayyidah Fatimah pun ketawa, ya, kerana dengan penghargaan yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dapati macam mana sifat menjaga rahsia ni adalah sifat daripada orang yang amanah, orang yang kuat hati. Tuan-puan kalau jumpa mana-mana isteri yang selamba je ceritakan tentang rumah tangga mereka, keaiban dalam rumah tangga mereka, ya, perkara-perkara rahsia dalam hubungan suami isteri tuan-puan, maka tolonglah bagi nasihat. Apa dia? Sewajarnya orang ini patut menjaga rahsia rumah tangga dia sendiri. Sebab apa? Ini amanah, amanah yang kena jaga. Tuan-puan, Anas bin Malik menyebut, satu hari Nabi SAW mendatangi aku, ketika itu aku sedang bermain bersama dengan anak-anak. Setelah mengucapkan salam pada aku, baginda pun mengutuskan kepadaku suatu keperluan sampai aku terlambat balik bertemu dengan mak aku. Bila aku sampai dalam keadaan terlewat, mak aku bertanya, apakah yang menahan kamu hingga kamu terlambat pulang? Aku menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutusku untuk suatu keperluan. Ibuku berkata, apa keperluannya? Aku jawab, rahsia. Lalu ibu aku berkata, jangan kamu buka rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah.
Tengok sifat seorang ibu ya. Kalau benda tu rahsia, jangan korek. Jangan cungkil. Kita suruh orang tu, okey, kalau rahsia, jaga. Amanah lah. Tak payah cerita. Saya pun tak nak tahu. Ini sifat seorang ibu. Ini sifat orang yang amanah, tuan-puan sekalian. Jadi kita jangan duduk pada satu kondisi suka korek-korek rahsia orang. Kalau benda tu rahsia, bantu orang tu untuk jaga amanah tu dengan baik. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ya, sebelum ustazah mengakhirinya, ya, hari ini mungkin agak ringkas tuan-puan, ya, kerana masya-Allah ada sedikit kekalutan kerana esok PKP di daerah ini. Jadi keluar masuk tu nak diselesaikan sekarang tuan-puan sekalian, segala macam urusan. Jadi appointment ustazah dengan beberapa orang, urusan rasmi untuk esok semua dibawa kepada hari ini. Ya, jadi harap sangat memahami keadaan ustazah hari ini. Jadi ustazah akan mengakhirinya tuan-puan sekalian, ya, dengan menyebut dari sudut hukum, ya, di sana ada 3 jenis rahsia. Pertama adalah rahsia yang menurut syariat Islam mesti disembunyikan. Kedua ialah rahsia yang pemiliknya meminta agar dirahsiakan. Ketiga adalah rahsia yang sebenarnya tersembunyi tetapi diketahui dengan sebab tuntutan ataupun profession. Baik, apa yang pertama? Rahsia yang menurut Islam mesti disembunyikan ialah tuan-puan sekalian, rahsia antara suami isteri dalam bilik mereka. Ya. Nabi kata sesungguhnya di antara manusia yang paling buruk tempatnya pada hari kiamat di sisi Allah adalah suami isteri yang saling bersetubuh lalu menyebarkan rahsianya. Benda ni tak buat bergurau tuan-puan. Benda ni tak buat macam lawak-lawak nak cerita dengan kawan-kawan, tak. Benda atas katil, benda dalam bilik kekal rahsia. Allah suruh kita perintahkan, Allah perintahkan kita sembunyikan. Ya, kalau tengok kawan-kawan kita mudah-mudah je buat lawak-lawak benda-benda macam tu, nasihatkan, bagi tahu. Ya. Yang kedua, rahsia yang pemiliknya minta rahsiakan. Ini memang dah cakap dah, Kak, rahsia Kak jangan cakap dengan orang, ya. Kalau dia nak pecahkan, biarlah rahsia dia. Kita jangan pecahkan. Kita jangan anggukkan pada orang yang kemudiannya menceritakan benda tu pada kita. Kita buat macam kita tak tahu. Yang ketiga, rahsia itu patutnya tersembunyi, tapi sebab profession, sebab keperluan terpaksa tahu. Urusan rumah tangga orang, aib orang lain, tak patut tahu, tapi sebab kita kaunselor, sebab kita ustaz-ustazah yang orang datang untuk mengadu, minta pandangan, minta tahu hukum dan sebagainya, so kita terpaksa tahu rahsia tersebut, maka lagilah besar amanah untuk kaunselor tadi, untuk ustazah tadi, untuk sahabat tadi menjaga amanah itu dengan sebaik-baiknya. Kalau tak mampu nak bantu mereka, jangan mudaratkan keadaan dengan memecahkan rahsia tersebut. Sebab biasanya benda berkait rumah tangga kalau dah pecah luas tuan-puan sekalian, susah dah kita nak rungkai, susah dah kita nak baiki. Jadi ini adalah 3 jenis rahsia yang sewajarnya kita ambil tahu dan ambil berat kerana kita dituntut oleh Allah untuk bersifat dengan akhlak yang terpuji, iaitu menjaga rahsia. Tuan-puan, apa saja yang mulut kita cakap, yang tangan kita tulis akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Setiap yang kita cakap, yang kita tulis akan tahulah kita 2 simpang di hadapannya. Sama ada dekat dengan syurga ataupun dekat dengan neraka. Jadi berhati-hatilah. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah dalam urusan menerima berita, menerima maklumat dan bagaimana kita nak menyebarkan tu, nak sebar ke, nak jaga ke, macam mana, semua itu kena tanya iman, kena tanya ketakwaan yang ada dalam hati kita masing-masing. Sahabat-sahabat sekalian, ya, Ustazah mengucapkan jutaan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Alhamdulillah. Ya, kita bertemu lagi pada masa yang lain. Jangan lupa tuan-puan sekalian, ya, pada 23 Ramadan ini keluarkan infak kita untuk juadah Syawal. Mari sama-sama kita raikan, berkongsi kegembiraan dengan saudara-saudara dan sahabat-sahabat kita di luar sana yang mungkin tidak pernah merasa pun hidangan yang selalunya kita semua makan pada hari yang pertama dalam bulan Syawal, iaitu Aidilfitri. Semoga Allah membalas segala keprihatinan kasih sayang tuan-puan dengan keberkahan, dengan keampunan, dengan rahmat dan juga nikmat yang mencurah-curah untuk kita semua. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kepada mereka. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sekalian,
Ustazah ingin berkongsi sebuah kisah dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kisah tentang seorang anak kecil, kanak-kanak perempuan yang menangis di pagi raya. Subhanallah, kisah ini berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi telah mendekati seorang kanak-kanak perempuan yang menangis di pagi hari raya, tuan-puan sekalian. Nabi bertanya kepada kanak-kanak ini, "Kenapa kamu menangis?" Jawab kanak-kanak ini, tuan-puan, "Kerana ayahku telah tiada untuk menyantuniku di hari yang penuh keberkatan itu. Ayahku telah meninggal dalam sesebuah peperangan." Subhanallah, tuan-puan sekalian, Nabi SAW langsung menyatakan kepada kanak-kanak perempuan ini, "Maukah kamu kalau aku yang menjadi bapamu, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menjadi ibumu, dan Sayyidatuna Fatimah menjadi kakakmu?" Masya Allah, subhanallah, kanak-kanak ini sangat gembira. Bahkan dibawa oleh Nabi SAW ke rumah baginda, disantuni, dilayan, sehingga kanak-kanak ini tidak merasakan kehilangan yang menyakitkan. Saudaraku sekalian, marilah kita mengambil ibrah daripada kisah ini untuk menjadi umat Rasulullah SAW yang boleh membantu untuk menggembirakan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di luar sana yang mungkin menghadapi kesulitan, kesusahan dan sebagainya. Marilah tuan-puan, melalui Yayasan Budi Ihsan Malaysia, kita menyantuni anak-anak yatim, tuan-puan sekalian, orang-orang susah, fuqara wal masakin dalam Juadah Syawal, di mana kita cuba untuk memberikan kepada mereka agar mereka dapat menikmati hidangan yang lebih baik pada hari raya Aidilfitri nanti untuk keluarga mereka. Mari bersama-sama kami kita berikan kegembiraan, menyantuni mereka, tuan-puan sekalian. Biarlah mereka boleh merasa apa yang kita makan, biarlah anak-anak mereka boleh menikmati apa yang kita kecapi dengan nama sedekah infak daripada kita, tuan-puan sekalian. Silakan untuk kita menyalurkan infak kita untuk Juadah Syawal kepada 1001 asnaf, tuan-puan sekalian, sebagai tanda keprihatinan dan juga penghargaan kita kepada mereka. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sekalian, Ustazah ingin berkongsi sebuah kisah dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kisah tentang seorang anak kecil, kanak-kanak perempuan yang menangis di pagi raya. Subhanallah, kisah ini berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi telah mendekati seorang kanak-kanak perempuan yang menangis di pagi hari raya, tuan-puan sekalian. Nabi bertanya kepada kanak-kanak ini, "Kenapa kamu menangis?" Jawab kanak-kanak ini, tuan-puan, "Kerana ayahku telah tiada untuk menyantuniku di hari yang penuh keberkatan itu. Ayahku telah meninggal dalam sesebuah peperangan." Subhanallah, tuan-puan sekalian, Nabi SAW langsung menyatakan kepada kanak-kanak perempuan ini, "Maukah kamu kalau aku yang menjadi bapamu, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menjadi ibumu, dan Sayyidatuna Fatimah menjadi kakakmu?" Masya Allah, subhanallah, kanak-kanak ini sangat gembira. Bahkan dibawa oleh Nabi SAW ke rumah baginda, disantuni, dilayan, sehingga kanak-kanak ini tidak merasakan kehilangan yang menyakitkan. Saudaraku sekalian, marilah kita mengambil ibrah daripada kisah ini untuk menjadi umat Rasulullah SAW yang boleh membantu untuk menggembirakan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di luar sana yang mungkin menghadapi kesulitan, kesusahan dan sebagainya. Marilah tuan-puan, melalui Yayasan Budi Ihsan Malaysia, kita menyantuni anak-anak yatim, tuan-puan sekalian, orang-orang susah, fuqara wal masakin dalam Juadah Syawal, di mana kita cuba untuk memberikan kepada mereka agar mereka dapat menikmati hidangan yang lebih baik pada hari raya Aidilfitri nanti untuk keluarga mereka. Mari bersama-sama kami kita berikan kegembiraan, menyantuni mereka, tuan-puan sekalian. Biarlah mereka boleh merasa apa yang kita makan, biarlah anak-anak mereka boleh menikmati apa yang kita kecapi dengan nama sedekah infak daripada kita, tuan-puan sekalian. Silakan untuk kita menyalurkan infak kita untuk Juadah Syawal kepada 1001 asnaf, tuan-puan sekalian, sebagai tanda keprihatinan dan juga penghargaan kita kepada mereka. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku seru namamu
Ya Karimu ya Jawad, hidupku mohon berkat. Pandangilah aku, luruskan hatiku, teguhkan sabarku, indahkan syukurku. Ku seru namamu, Allah yang agung. Ku seru namamu, Allah yang Esa. Ku seru namamu dengan sepenuh jiwa. Ya Saburu ya Syakur, Ya Subuhu ya Quddus, Ya Hannanu ya Mannan, Ya Zal Jalali wal Ikram. Engkaulah maksudku, Engkaulah tujuanku, redamu harapanku, bernaung di Firdausmu. Engkaulah maksudku, Engkaulah tujuanku, redamu harapanku, bernaung di Firdausmu. Ku seru namamu, Allah yang agung. Ku seru namamu, Allah yang Esa. Ku seru namamu dengan sepenuh jiwa. Ya Latifu ya Halim, Ya Rahmanu ya Rahim, Ya Karimu ya Jawad, hidupku mohon berkat. Pandangilah aku, luruskan hatiku, teguhkan sabarku, indahkan syukurku. Ku seru namamu, Allah yang agung. Ku seru namamu, Allah yang Esa. Ku seru namamu dengan sepenuh jiwa. Ya Saburu ya Syakur, Ya Subuhu ya Quddus, Ya Hannanu ya Mannan, Ya Zal Jalali wal Ikram. Engkaulah maksudku, Engkaulah tujuanku, redamu harapanku, bernaung di Firdausmu. Engkaulah maksudku, Engkau